Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz binti Ibrahim 283788 daripada Pusat Johor Bahru. Kami ditugaskan untuk kajian bangunan yang bersejarah. Kajian kami satu kumpulan adalah di bangunan warisan di Melaka. Pengenalannya adalah warisan budaya ketara dan warisan budaya tidak ketara. Melalui warisan budaya ketara adalah statik, tapak bersejarah, monumen, bangunan atau sesuatu yang tidak boleh dialihkan melalui alih, artifak bahan budaya yang boleh dipindah milik. Melalui warisan budaya tidak ketara pula adalah melalui bahagian bahasa dan huruf, seni halus, bahagian seni persembahan dan bahagian adat dan kebudayaan. Seterusnya adalah bangunan warisan dan pemulihannya. Bangunan warisan merujuk kepada struktur dengan seni bina dan reka bentuk, nilai seni, kepentingan budaya atau sejarah yang ditetapkan oleh pihak berkuasa perancang. Jawatan Kuasa Pemeliharaan Warisan. Kami telah memilih untuk membuat kajian di atas bangunan bersejarah di Melaka yang terdiri daripada Masjid Warisan. Masjid boleh dikategorikan di dalam bangunan warisan iaitu mewakili warisan budaya ketara statik. Seterusnya saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada tuan pensyarah dan juga rakan-rakan. Saya Syahzadah bin Syamsi Alam, Metrik 283904 akan meneruskan pembintangan kumpulan kami berkenaan tajuk pemeliharaan di Melaka. Pemeliharaan warisan dan pembangunan pelancongan banyak bergantung pada fungsi negeri, termasuk kerajaan persekutuan, negeri dan tempatan. Terdapat dua jenis badan pemeliharaan di Malaysia, iaitu boleh dibagikan pada dua sektor, iaitu swasta dan kerajaan. Di dalam sektor swasta, buat masa ini hanya terdapat satu saja badan atau agensi yang menjalankan kerja-kerja pemeliharaan, iaitu Badan Warisan Malaysia ataupun BWM. Manakala untuk sektor kerajaan pula, pada masa ini terdapat 5 badan ataupun agensi yang menjalankan kerja-kerja pemeliharaan, iaitu yang pertama, Jabatan Warisan Negara. Yang kedua, pihak berkuasa tempatan atau Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, singkatannya NBNB. DIPAC ataupun dalam bahasa Inggerisnya Department of Building Control. Ketiga, Plan Malaysia ataupun Plan Melaka. Keempat, Jabatan Kerja Raya Negeri Melaka, Architect Division, itu bahagian arkitek. Dan kelima, iaitu Perbadanan Muzium Negeri Melaka atau ringkasannya Perzing. Sekian, terima kasih pembintangan saya berkenaan tajuk pemeliharaan. Saya serahkan seterusnya kepada rakan saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidan Hafiz bin Abdul Zahid, bernombor metrik 283804, akan meneruskan pembintangan tentang skop kajian. Kumpulan kami telah memilih negeri Melaka sebagai tempat projek kali ini. Ini kerana Melaka mempunyai banyak tempat-tempat yang menarik dan bersejarah. 3 bangunan telah dipilih, iaitu Masjid Kampung Hulu yang telah wujud selama 300 tahun, Masjid Kampung Keling 272 tahun dan Masjid Peringit 294 tahun. Masjid-masjid ini dipilih kerana ketiga-tiga bangunan ini disenaraikan dalam senarai masjid warisan oleh Perbadanan Muzium Melaka. Saya akan menerangkan serba sedikit sejarah Masjid Kampung Hulu.
Masjid ini terletak di Jalan Kampung Hulu Hilir di daerah Melaka Tengah dan dibina oleh Datuk Harun atau Harun dari China. Datuk Harun adalah seorang Muslim yang memeluk Islam semasa di Melaka. Masjid ini asalnya dikatakan telah dibina pada tahun 1720, tetapi ada yang mengatakan ia dibina pada tahun 1728. Masjid ini dianggap sebagai masjid pertama yang dibina semasa pemerintahan Belanda di Melaka. Masjid Kampung Hulu dibina dengan struktur Sumatera dan Jawa dengan satu menara. Bangunan utama adalah bangunan berbentuk piramid 3 tingkat. Jurang antara bumbung menjadi pintu masuk udara dan cahaya ke dalam masjid. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zilaluddin bin Abdul Salim, nombor metrik 283800. Seterusnya saya akan menerangkan secara ringkas sejarah kajian kes kami yang kedua, iaitu Masjid Kampung Keling. Masjid ini dibina pada tahun 1748, tidak jauh di belakang Masjid Kampung Hulu. Bangunan ini terletak bersebelahan dengan kuil Hindu Sri Payata Vijayanagar Murti dan kuil Cheng Mun di Jalan Emas, berhampiran Masjid Kampung Hulu juga. Kawasan sekitar masjid juga dikenali sebagai Jalan Harmoni kerana rumah-rumah agama seperti agama Hindu dan Cina berdekatan antara satu sama lain. Jabatan Muzium dan Antikuti telah menjalankan kerja-kerja pemeliharaan Masjid Kampung Keling dan meletakkannya sebagai salah satu bangunan bersejarah negeri Melaka. Seterusnya, Masjid Peringit. Masjid Peringit pada asalnya dibina pada tahun 1726 tetapi telah musnah dan kemudiannya masjid ini telah dibina semula pada tahun 1868. Ia berbentuk segi empat tepat, manakala bahan-bahannya daripada batu letrik dan batu zaman Belanda sebagai asas dan dinding. Lantai masjid pula diperbuat daripada terakota. Di bahagian bawah beranda terdapat papan kekunci Cina dan Belanda di bumbung, di tengah dan di bahagian utama. Seterusnya bahagian kubah atau bahagian atas diperbuat pada batu karang berukir. Ia juga sama seperti Masjid Kampung Keling dan Masjid Ulu. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada rakan saya yang lain. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jasir bin Jamaluddin, nombor metrik 283838, akan meneruskan pembentangan kumpulan kami. Hasil perbincangan, terdapat beberapa isu yang timbul semasa menjalankan kerja-kerja pemeliharaan masjid. Isu pertama, kewangan. Tidak mempunyai peruntukan kewangan yang mencukupi dan kerja pemeliharaan ini tidak dapat dilakukan secara terperinci untuk memadankan butiran kos kewangan. Isu yang kedua, penggunaan bangunan. Untuk mendidik penduduk kampung, Jabatan Kuasa Masjid tentang penggunaan bangunan warisan. Isu ketiga, material. Penggunaan material berbeza dari original. Suka untuk mencari bahan atau produk seni bina yang tidak mendapati piawaian JKR dan ISO serta keperluan bahan binaan suka diperolehi. Isu yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi lama menggunakan mesin taip dan dokumen pemeliharaan suka dicari kecuali untuk sejarah bangunan. Dan isu yang terakhir, kontraktor. Mendapatkan kontraktor pemeliharaan domestik di Melaka dan kemahiran kontraktor menjalankan kerja pemeliharaan mengikut garis panduan yang dikeluarkan. Dan akhir sekali, kesimpulan. Mengikut teori pemeliharaan, aktiviti pemeliharaan bangunan harus memelihara struktur dan fabrik bangunan asal sebanyak mungkin dan berusaha untuk mengekalkan warisan negara kita dalam sifat sebenar atau nilai tulen. Warisan budaya dan warisan semula jadi adalah dua bentuk warisan. Menurut Akta Warisan Kebangsaan 2005, warisan budaya terbahagi kepada dua, iaitu bentuk harta budaya ketara dan tidak ketara. Bangunan warisan mencerminkan warisan budaya ketara statik. Kesimpulan yang terakhir, warisan ialah sejarah kita yang dipelihara untuk masa kini dan diwarisi kepada generasi akan datang. Sekian, terima kasih.